Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir ke surau kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita juga menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita pada pagi ini, pada hari ini, untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan kekal menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mentakdirkan kepada kita hari ini kita masih lagi boleh bernafas, masih lagi diberikan peluang untuk bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibebaskan daripada azab-azab yang bakal kita ataupun orang yang tidak beriman akan hadapi ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar doa imam tadi, di hujung doa tu imam sebut wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Ini tiga bentuk azab ataupun tiga keadaan azab yang na'udzubillah yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman, apatah lagi tidak memiliki akidah yang benar, iaitu azab kubur yang paling dekat selepas daripada alam dunia, azab kubur, azab di padang mahsyar, dan juga azab ketika berada di alam neraka, na'udzubillah. Jadi tiga azab inilah yang orang yang tidak beriman akan hadapi setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya balik daripada Teluk Panglima Garang, ada sahabat saya meninggal, satu kampung, berkawan di alam rahim ni. Maksud dia mak dia pregnant, ayah mak saya pregnant kat saya, makna kami dah berjumpa dah kat klinik waktu tu, mak sama mak. Tadika sekali di Perlis tahun 79, sekolah rendah sekali, sekolah menengah sekali, masuk U pun sekali. Kahwinnya tak sama, dia kahwin dua, saya kahwin satu. Tang kahwin dia menang, tang kahwin dia menang, dia dua, saya satu. Semalam meninggal, mengejut. Sifat kematian ni kan mengejutkan. Dia balik daripada Perlis mai ke Selangor untuk jumpa mertua dia kat Teluk Panglima Garang. Bangun pagi semalam nak balik Perlis balik, terus nazak. Dia ada angin pasang, angin pasang orang lelaki kan, dia ada angin pasang. Sepatutnya angin pasang ni taklah sampai meninggal, logik akal kan. Angin pasang ni biasa je, sakit lah, tapi taklah sampai meninggal. Tapi ialah Allah dah tulis ajal dia, dengan angin pasang pun boleh bawa meninggal. Urut tak mau nak hilang juga. Pergi baring kat katil, terus nazak. Isteri dia kata Allahu Akbar, baru lepas sarapan je. Tapi dekat sarapan tu dia pesan kat anak-anak dia lah, tapi orang tak perasan lah nak mati ni kan. Belajar pandai-pandai, dia kata hidup ni kita mati tak tahu bila-bila boleh mati. Dia pesan kat anak dia. Waktu sarapan pukul 11 meninggal. Saya dapat merimat pukul 1. Terus pergi ke Magarang.
tak tahu rumah kat mana. Minta adik dia hantar location. Cari jumpa. Alhamdulillah. Sempat sampai, sempat dengan jenazah, sempat kucuk dia, sempat baca Yasin, sementara jenazah van jenazah nak sampai. Dan dia orang menggunakan perkhidmatan van jenazah Ustaz Ibiliu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Ibiliu dia. Van jenazah cukup selesa, elok sampai boleh pukul 12.30 malam, pagi 12.30 pagi tadi. So insyaAllah akan ke bumi pukul 10 pagi ni. Itulah suratan hidup kita kan. Bila kita pergi tengok kawan yang sekali yang kita umur sama, pergi menjemput, pergi kembali kepada Allah Subhanahu Taala. So sebenarnya muhasabah tu kepada kita lah. Muhasabah kepada kita. Dia dah pergi. Itulah, takat itulah amalan dia yang dia buat. Setakat itulah apa yang dia ada, itulah yang dia bawa kembali kepada Allah. Tapi muhasabah yang paling penting untuk kita lah. Kita pergi tengok orang yang meninggal ni, kita kena fikir kita macam mana nasib kita kalau kita pada ketika itu juga dijemput kembali kepada Allah. Cukup tak amalan kita? Itu yang paling penting dan kadang-kadang paling menakutkan. Paling menakutkan. Tengok dalam senarai kawan-kawan tu seorang dah tak ada. Semua sekali kita. Berarti ini termasuk kita lah. Satu hari nanti juga akan kembali. Ada sahabat saya di P9 tu, Datuk lah, dia kata tiap-tiap tahun dia buat reunion. Tapi tiap-tiap tahun akan ada muka yang tak ada. Tahun depan tak ada dah. Reunion semua berumur lah, 60 lebih lah ke dah. Tapi akan ada seorang tak ada, pergi. Seorang tu dia main reunion tahun lepas, dia kata pakai baju putih. Dia pakai baju kebangsaan, baju Melayu. Kalau putih. Kan, baju putih, sabit putih. Lain macam. Rupanya dia nak pergi lah. Kan, ketahui. Kawan dia tanya kenapa kau pakai putih? Sajalah. Ingat-ingatlah kita hidup kita ni. Nanti kalau mati pun nak bungkus, nak kapal pun pakai putih. Lebih kurang tu lah dia cakap kan. Rupanya lepas pada tu pergi. Jadi kita banyaklah kita muhasabah diri kita, mensyukuri kata apa nikmat yang Allah bagi kepada kita, nikmat umur. Nikmat bila umur kita tu Allah kata apa Allah panjangkan, sebenarnya itulah kata apa peluang yang Allah bagi. Pada hari itu adalah hari sekarang lah sambut hari jadi kan. Kalau itu hari jadi kita sebenarnya itulah hari tua kita. Hari mana usia yang berlalu tu adalah usia yang kata peluang yang Allah bagi. Dan Allah bagi peluang lagi untuk kita meningkatkan amalan kita insya-Allah. Jadi pada pagi ini muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, kita bertadabbur ataupun mengambil pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu tu maksud dia Allah suruh kita minta pertolongan kepada dia. Dan hidup kita ni kita kena minta pertolongan kepada Allah. Kadang-kadang memanglah ada dalam keadaan tertentu kita minta tolong kat makhluk, kan? Minta tolong kawan kita. Macam saya pergi rumah kawan saya semalam, hantar satu location tak jumpa kilang kelapa sawit dengan ladang kambing. Macam mana rumah kat mana, kan? Kita pun hantar kat kawan, hantar main location lain. Melila lautan kelapa sawit tak jumpa lah. So dia hantar lagi sekali, barulah location tu sampai. Secara zahirnya kita minta tolong macam kat manusia lah. Tapi sebenarnya dalam segi i'tiqad kita, itu yang dikatakan minta pada Allah tu, mana dari segi i'tiqad kita dalam semua keadaan kita minta tolong pada Allah. Allah yang tolong. Allah yang mencampakkan dalam hati sahabat saya tu supaya hantar location ke saya. Allah juga tolong. Kalau dia orang buat tak tahu, dia tak hantar pun tak ada juga. Di dalam kehidupan kita ni,
dalam semua keadaan kita perlu mesti wajib untuk minta pada Allah pertolongan. Untuk apa jua sekalipun urusan hidup kita. Dan minta pertolongan pada Allah itu, dalam ayat ini dia minta kepada Allah menyeru kepada kita dalam nak minta pertolongan daripada Allah itu perlulah bersabri, dengan bersabar. Satu sifat yang mulia, satu sifat yang indah yang dimiliki oleh para salafus soleh dan juga para anbiya. Tahap sabar para anbiya ini satu yang sangat hebat dan sangat masyhur lah dalam kitab sirah. Nabi kita SAW sendiri pun melalui episod dakwah baginda dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Termasuklah kalau kita tengok catatan sejarah bagaimana Nabi mula-mula berhijrah ke Taif kan. Hari ni kalau siapa pergi umrah, ada package untuk pergi Taif kan. Saya tak pernah pergi, walaupun pernah pergi 2 kali umrah, tak pernah pergi Taif. Tempat hijrah pertama Nabi SAW untuk menyebarkan agama Allah, tapi disahut oleh penduduk Taif pada ketika itulah. Sekarang dah berubah dah, dengan percemuhan, dengan baling macam batu dan sebagainya. Tapi Allah mentakdirkan Nabi SAW ini bersifat sabar yang sangat dahsyat. Kalau kita tak mampu tuan-tuan, kita pergi jalan orang baling batu je dah, paling kuat pun maki balik, aku tak mai dah rumah hang dunia akhirat. Tu dia orang zaman lah kalau marah kan dunia akhirat. Aku jaga jumpa akhirat. Ampun, janganlah sampai akhirat perhabislah kat dunia. Nak maaf pun ba'alah kan. Tapi Nabi tak. Malaikat turun bertemu dengan Nabi, offer nak hampak penduduk Taif ni dengan bukit. Tapi Nabi tak mau. Nabi tak terima. Nabi tak menerima tawaran tersebut lah. Tak menerima tawaran tersebut. Jadi kalau kita nak banding peristiwa ni cukuplah dengan kehidupan kita pada hari ini. Kadang-kadang kita memang jauh sangat-sangat. Doa kat takbir sembahyang nyamuk lintas kat telinga pun geram. Nanti saat nyamuk ni habis pun sembahyang dia siap. Jadi jauh sangat. Tapi walaupun kita tak mampu tuan-tuan, perempuan, walaupun kita tak mampu, inilah sunnah Nabi. Salah satu yang Nabi tinggal untuk kita, yang untuk kita ikuti. Akhlak yang Nabi tinggal, salah satunya sifat sabar ni yang disebut dalam Quran ni. Satu akhlak yang Nabi tinggal yang nak tak nak memang kena kita ikuti. Kena ikut juga, sabar kan. Usaha juga. Kalau sesuatu tu kita tak capai, berusaha dengan penuh kesabaran. Kalau saya cerita kawan saya semalam lah, kalau ikut nak patah balik tapi sabar, insya-Allah ada. Apa rumah depan tu dekat Teluk Paling Garang, tak pernah saya pergi. Paling dekat yang Putrajaya punya, Allah, 20 minit 25 minit ikut highway SKBE kan. Terus. Tapi tak pernah pergi area tu. Jadi dalam hidup kita ni, kalau kita berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh kesabaran, apa saja urusan hidup kita, sebenarnya di sana ada kejayaan. Bersabar dan bersungguh-sungguh. Jadi dalam konteks ni, Allah suruh kita minta pertolongan kepada Allah itu dengan penuh kesabaran. Walaupun kadang-kadang Allah belum nak makbul lagi apa kita nak. Dalam hidup kita kan banyak kita nak minta. Kan? Saya ingat dulu masa mula-mula saya pergi buat umrah first, punya eager tak pernah pergi kan. Simpan apa kat ni, senarai apa kau nak minta kat Tuhan. Dah lah dekat 10 bulan pakai. Bila duduk kat depan Kaabah tu buka tengok minta. Tapi Allah uji juga, bila balik ni mana tak makbul lagi pun. Ada orang kata itu makbul doa. Kan? Dekat Raudah berapa kali masuk, dekat Multazam pun dapat. Nak cium Hajar Aswad je tak pernah dapat. 2-3 kali pergi tak peraya. Tak peraya. Allah tak izin kan. Ada mulut tu dekat dah sampai. Tak sampai sejengkal. Mari punya wave tu. Habis. Tak daya lah kita kecil dengan orang Arab. Kita lawan juga kena pijak.
Tak apa, ya Allah izin, tak boleh. Ada seorang kakak tu saling rombongan dengan saya, kok dia? Kok dia? Kata, kak dapat Ustaz. Kak boleh lah perempuan. Tak, kak pun ni betapa masuk macam orang lain kak. Tapi Allah izin, dia kata, dia punya nampak lorong dia nak pergi tu dengan Hajar Aswad tu macam tak ada orang. Pergi cun-cun. Allah kata, kak, syukur pada Allah kan. Mana benda-benda ni semua Allah yang bantu kita. Minta pertolongan pada dia. Dengan sabar pergi. Tapi kak nak dapat pun Ustaz, kak pergi banyak kali. Serah, banyak betul lah. Kita pun sekali 2 kali tak dapat, tak larat aku. Saya siarak sorry. Keluar Masjid Haram, naik ke tingkat berapa tu, cari siarak sepinggan, lega. Letih aku duduk impik-impik dengan orang. Bukan wajib pun. Tapi teringin tu tak sangat. Orang pergi pukul 1 pagi, ya Allah tak boleh juga. Pakai sudah. Kali kedua pergi tak boleh, tak mahu kuat. Allah tak bagi, tak izin kan. Walau tengah dapat. Jadi kita minta duduk kat Muntazam, minta duduk kat Raudhah, minta kat Sa'i pun minta. Kita kadang-kadang kita balik tak, banyak bulan ni, satu tak kabul ni. Cukup setahun satu berumah kabul, contoh lah. Kadang-kadang kita banyak lah hidup kita tak minta. Sebab itu saya dengar satu kuliah, saya tak ingat siapa pun, dia kata golongan salafus soleh dulu bila dia berdoa, dia banyak kata memuji Allah lebih daripada minta daripada Allah. Kita ni puji sikit ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah bagilah aku cerdik, ya Allah bagilah aku sihat, ya Allah bagilah aku tu. Banyak minta, puji sikit ya. Rupanya orang beriman, orang alim dulu, dia banyak puji Allah. Puji Allah, puji dalam doa ni, puji. Minta tu sikit, ya Allah berkatilah hidup aku dah. Hidup ni kalau berkat, insya-Allah semua selesai. Kan? Sebab itu doa yang kita baca macam-macam, kita baca lepas sembahyang kan. Doa last tu penting. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan? Maknanya kita nak baik di dunia, baik di akhirat. Baik ni maknanya luas lah. Berkat, hidup bahagia, hidup diradai, hidup dirahmati Allah, hidup berjaya. Kita perlu mencapai kebahagiaan itu yang hakiki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisabri wassalah. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah ini dengan penuh kesabaran, dan di masa yang sama menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah salat kita. Ini dua benda yang dikaitkan dengan keadaan kita minta pertolongan. Mesti ada dalam keadaan kita dengan penuh kesabaran dan masa sama menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah khusus yang sangat pentinglah hidup kita, iaitu as-salah, sembahyang. Di dalam sembahyang itu boleh memberi kepada ketenangan. Sebab itu saya post dalam Facebook saya baru ni. Ada seorang hantar kat saya, dia kata betapa hinanya kita ni, dia kata apabila dalam sembahyang pun kita lupa rakaat. Dia kata betapa hinanya kita, dia kata, kerana dalam sembahyang pun lupa rakaat. Kenapa kita lupa rakaat? Kerana dalam sembahyang pun kita ingat dunia. Saya post kat Facebook, ramai betul orang komen. Betul lah Ustaz, terpukul betul lah. Mana betapa hinanya kita di sisi Allah ni. Kadang dalam sembahyang pun kita lupa rakaat, kerana dalam sembahyang pun kita masih lagi ingat dunia. Mana satu tazkirah lah kan, untuk kita buat sesuatu, buat ibadah solat tu sedaya upaya kita berusaha buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau puasa dia ada tingkatan kan, khusus, puasa orang awam. Kalau boleh dalam solat pun, walaupun tak ada tingkatan begitu, tapi mana kita nak letak satu tingkatan yang sangat tinggi, kualiti yang sangat tinggi. Walaupun kita tak dapat kualiti solat para sahabat Nabi, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha. Solat sahabat Nabi ni tak kira lah kan, terlalu hebat. Sampai Sayyidina Umar kena
tikam pun tunggu angkat takbir sembahyang baru boleh cabut. Maknanya khusyuk dia tu sangat dahsyat lah. Sangat dahsyat. Tapi kita nak dapat mungkin mencabar, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha ni minta pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Lepas kita sembahyang kita minta kepada Allah supaya Allah solat aku ni bagilah aku khusyuk, dapat capaian khusyuk. Walaupun di segi ulama fiqh tidaklah meletakkan khusyuk itu sebagai rukun, tapi di segi ulama tasawuf dia meletakkan khusyuk itu sebagai satu keutamaan. Kalau kita khusyuk, kita dapat melaksanakannya dengan sempurna. Itu juga yang menjadikan punca alasan ataupun punca doa kita ni makbul. Yang menyebabkan kita rasa kenapa lah Allah tak makbul doa kita kan. Minta macam-macam tak makbul. Kerana kadang-kadang solat kita tu pun tak sempurna, tak dibuat betul-betul. Saya cakap untuk diri saya juga dan untuk kita semua. Dan di hujung ayat ini muslim-muslimat Allah sebut apa? Innallaha ma'as sabirin. Ini paling seronok sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan orang yang bersabar. Dia jangan bimbanglah kalau kita bersabar ni. Kita jangan rasa lemah, jangan rasa hina, jangan rasa lekeh. Boleh kata lekeh. Jangan takut bila kita jadi orang bersabar, Allah bersama kita. Dan Allah akan bagi kejayaan kepada kita kalau kita minta pertolongan kepada Dia dengan bersungguh-sungguh. Dan ternyata ini pun yang berlaku kepada orang-orang alim terdahulu, para salafus salih, para tabi'in, para sahabat Nabi sallallahu alaihim ajma'in, dan juga para anbiya. Dalam perjalanan para anbiya dalam menyampaikan dakwah Nabi ini, kalau kita tengok satu persatu, masya-Allah, sangat tinggi kesabaran mereka dalam rangka untuk menyampaikan risalah ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam konteks kehidupan kita ini, banyaklah situasi-situasi yang memerlukan kepada kebergantungan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Antara situasi yang ada ketika mana kita mendapat nikmat, kerana orang tak teruji kebergantungan, kesabaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dia belum dikurniakan nikmat. Kadang-kadang dapat nikmat yang lebih menyebabkan kita teruji. Sebelum ni tak ada kereta besar, ada motor je, kita boleh datang ke masjid contoh, bersurau. Apabila dah ada kenderaan yang selesa, kurang pula nak datang. Jadi nikmat itu sebagai satu ujian. Jadi kadang-kadang ketika mendapat nikmat tu, kita jadi hilang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang kesabaran kita untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita dikurniakan nikmat kesenangan hidup. Kalau duit tak apa ada, kita suka sedekah contoh. Kalau dah duit banyak, duit terlebih dapat, bulan tu gaji dapat lebih sikit bonus, rasa berat nak bagi sedekah. Ini ujian kepada seseorang ketika mana dia mendapat nikmat. Ada juga orang yang diuji ketika mana dia ditimpa kesusahan. Hilang kesabaran dia, hilang kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia ditimpa kesusahan, ditimpa kesakitan contohnya. Waktu sihat dia boleh ingat pada Allah, dia sembahyang. Bila dia sakit, dia susah, dia lupa. Ada juga. Macam mana saya nak sembahyang ni, saya dah sakit. Macam mana saya nak solat ni, kaki saya kena simen. Kan? Macam mana saya nak bersedekah ni, saya ni susah. Kan? Contoh. Jadi dia bila ditimpa kesusahan, ditimpa kesakitan, maka yang tadi tu boleh buat dengan baik, tapi dia dah terhalang. Jadi kita tak nak keadaan ini berlaku. Sama ada kita susah, tersenang, kita sihat ataupun kita sakit, sama ada kita dapat nikmat yang banyak ataupun kurang, kita sentiasa kebergantungan kita, mohon pertolongan kita dengan Allah itu sentiasa ada. Dan ada kaedah dia. Kan? Ada kaedah dia. Kalau sedekah, kita ada duit, kita boleh sedekah dengan duit. Tapi kalau kita tak ada duit, kita boleh sedekah kita punya tenaga kita.
keupayaan kita. Jadi kita niat benda tu untuk membuat satu pemberian kepada orang lain dengan kudrat yang kita ada. Di semua ada kaedah. Sakit pun ada kaedah ketika mana beribadah. Saya punya ni pun dah terlalu banyak kita dah sampaikan. Pengurusan ibadah ketika sakit. Ketika sakit. Maknanya ada kaedah dia. Tak boleh baring, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk atas kursi, duduk bersila. Tak boleh bersila baring, mengiring. Tak boleh juga dengan mata. Tak boleh juga dengan hati. Tak boleh juga mati. Mati tak payah. Itu pun mati pun orang lain pula tolong pesoh kita. Dahsyat tak dahsyat hidup ni. Orang kata apa, kat situ muhasabah yang kita boleh ambil betapa pentingnya ibadah kepada Allah ni, hatta kita mati menjadi kewajipan pada orang lain pula untuk ibadah kepada kita, khususnya solat jenazah. Mana sepatutnya dah mati habis tapi kewajipan itu berpindah kepada orang lain untuk kita. Fardu juga, walaupun fardu kifayah, mana tidaklah kepada semua, sebahagian pun dah mencukupi, tapi still fardu tu masih wujud kepada kita. Kefarduan ibadah khususnya solat tadi masih ada kepada diri kita, walaupun roh kita dah keluar daripada badan. Tapi kefarduan tu pindah kepada orang lain yang still wajib juga untuk ditunaikan kepada jasad kita tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalaulah ketika mana roh kita keluar pun menjadi satu kewajipan, apatah lagi roh itu berada dalam badan, dan menjadi sepatutnya kita mengambil peluang dan kesempatan yang terbaik itu. Ada orang yang juga perlu bersabar, tercabar kesabarannya, tersabar kebergantungan kepada Allah ketika mana berdepan dengan maksiat. Kita mau tiga apa? 7. Okey. Syuruk apa? 11. Okey, 5 minit. 6 minit. Ada orang ketika mana dia diuji waktu dia berdepan dengan maksiat. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita kena cari bi'ah yang baik. Bi'ah ni suasana. Bahasa Arab lah bi'ah ataupun environment. Environment yang baik dia tak datang kalau kita tak cari. Environment yang baik, bi'ah yang baik, kawan yang baik, dia tak datang kalau kita tak cari. Kalau datang tu bonus lah. Ada orang baik mai jumpa kita, orang alim, ulama besar mai jumpa kita, oh hebat. Dia banyak kerja lain ni. Sepatutnya kita cari dia. Surau tak datang cari kita, kita kena datang jumpa dia. Maknanya kita kena cari bi'ah yang baik dalam hidup kita. Handphone kita ni macam-macam benda baik dan macam-macam buruk. Kita kena cari dia yang baik ada dalam dia. Tapi cari hak buruk pun syok juga. Jumpa juga. Jadi bi'ah yang baik cukup penting. Suasana yang baik, kawan yang baik. Sebab tu orang kata perumpamaan apa? Kalau nak kawan-kawan orang minyak jual minyak wangi, tempeh-tempeh bawa kat kita. Tapi kalau berkawan dengan orang yang sebaliknya, masalah. Di segi undang-undang pun sama. Kita tengok kan, kalau kita berdamping dengan orang yang jahat, orang yang buat satu kesalahan, kalau kita subhat, wassalam. Sebab tu kalau orang bujang, kalau duduk di rumah, kalau ada kawan kita buat jenayah, janganlah duduk dengan dia. Tak pasal-pasal. Boleh mai dia hangkut dengan kita sekali. Sebenarnya itu bertepatan dengan syarak. Bertepatan. Maknanya apabila orang tu dah buat salah, kenapa kita nak subhat dengan dia? Paling minima kita kena keluar dari rumah tu dan buat laporan contohnya, supaya backup diri kita. Kan? Maknanya itu. Di dalam hidup kita, kita kena cari suasana yang baik dalam semua keadaan. Kawan yang baik, makanan yang baik, perbuatan yang baik. Sebab kita takut ujian tu datang ketika mana kita berdepan dengan maksiat. Especially kalau tak ada orang lain. Oh, tak ada orang surau ni, tak ada siapa nampak aku ni. Bagus juga ni sekali-sekali. Jadi Pak Maun. Pergi berabang kami ni nak pergi masjid. Hari ni masjid ada kuliah. Abang buat tasbih lebih sikit ni. Sampai kat taman, campak tongkat habis.
Rupanya Pak Mak nak menari. Sampai lah dia punya lawak Mahmud Jun tu, ya Allah, melekat kepada dia. Tengok 400 kali dah gelak lagi. Buka ya gelak. Walau tengok berpuluh-puluh kali lah. Sebab dia punya mesej dia tu memang itulah kita sebenarnya. Piramli ni kalau dia buat filem memang dia bawa mesej yang maknanya itulah kita. Jadi kita kena berusaha lah hidup kita. Di hadapan kita memang tersedia macam-macam. Tersedia macam-macam. Jadi kita lah kena cari suasana yang baik supaya kita tak nak teruji, terpengaruh bila kita berdepan dengan maksiat. Peluang untuk kita terpengaruh tu sangat tinggi. Sebab tu kita kena wujudkan bi'ah yang baik dalam hidup kita, suasana-suasana yang baik supaya kita sentiasa melakukan kebaikan. Bermula daripada diri kita, bermula daripada rumah tempat kita tinggal. Diri kita sini kita kena bina kekuatan. Selain daripada ibadah fardu yang sepatutnya dah selesai, kita kena meriahkan lagi ibadah-ibadah lain dalam hidup kita. Kena ada peningkatan. Takkan kita cukup dengan 5 minit sebelum azan pagi kita bangun pergi surau sembahyang subuh aja. Itu alhamdulillah satu kewajipan, tapi kena ada peningkatan lagi. Maknanya kalaulah Nabi dulu menjadikan solat malam itu sebagai satu amalan yang hampir wajib dah lah. Maknanya hampir Nabi tak pernah tinggal. Maknanya itulah sepatutnya ikhtiar kita, kesungguhan kita untuk nak dapat syurga Allah. Maknanya kena lebih lagi. Maknanya kalau kita boleh bangun sedikit awal, contohnya subuh 5.51, mungkin kita boleh bangun 5.30. Sedikit tanam peningkatan dalam amalan itu dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan ibadah-ibadah sunat, tahajud dan sebagainya. Itu maksudnya. Mana kita berusaha peningkatan dalam kualiti kita beribadah tu kena ada. Nak lagi sekarang nak berada dalam awal Zulhijjah ni kan, maknanya bulan yang mulia untuk kita beribadah kepada Allah, puasa, solat dan sebagainya. Itu satu yang kita ambil kesempatan. Sebab Allah panjangkan usia kita setiap tahun ini, mesti ada sebab dan hikmah dia. Mesti ada sebab. Allah tak saja panjangkan usia seseorang, mesti ada sebab dia, ada hikmah dia, ada pengajaran yang Allah nak sampai kepada kita supaya kita pertingkatkan lagi. Dan mohon ampun kepada Allah, mohon ampun terhadap kesilapan kita yang lepas. Sebab dia kalau tengok tentang sejarah hidup kita yang lepas ni, macam-macam kita lakukan. Jadi di samping kita meningkatkan amalan kebaikan, memohon menambahkan pahala kita, kita juga kena memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Taala. Ini dua benda yang kita perlu buat apabila usia kita meningkat dari sehari, setahun demi setahun. Dan kita tak nak lepas peluang ni, kerana peluang ni diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ini memberi satu pengajaran kepada kita orang-orang yang beriman supaya kita sentiasa memohon pertolongan daripada Allah dengan penuh kesabaran serta istiqamah, bersungguh-sungguh dalam menunaikan salat. Dan sesungguhnya kita orang-orang yang sabar dalam melakukan kebaikan ini, sabar dalam memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala ini, Allah akan bersama dengan kita. Jadi tak perlulah kita risau dan bimbang dalam konteks kehidupan kita. Kalau kita menghadapi apa saja karenah dalam kehidupan, jadikanlah kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Taala sebagai satu keutamaan. Dan kalau kita berjaya, kita bersyukur pada Allah. Kalau tak dapat pun kita bersyukur pada Allah, kerana Allah lah Tuhan yang menentukan sama ada apa yang kita kenaki dalam hidup kita dapat dicapai ataupun tidak. Memanglah dalam hidup kita, kita nak sesuatu mengikut masa dan tarikh yang kita nak, tapi Allah lebih mengetahui. Allah yang mencaturkan hidup kita. Allah lah yang menentukan kehidupan kita ni nak capai sesuatu tahap ataupun tidak. Tapi yang penting kita berusaha bersungguh-sungguh agar apa yang kita kehendaki dapat tercapai. Dan yang penting tercapai sesuatu hasrat kita itu, biarlah dalam keadaan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting sekali. Kalau kita dapat pun, kalau Allah tak berkat, Allah tak berkati, so rugilah hidup kita. Wallahu alam. Saya mohon maaf atas salah dan silap. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan insya-Allah sedikit masa kita peruntukkan pada pagi yang diberkati oleh Allah ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan pengajaran yang baik kepada diri kita, terutama diri saya sendiri tuan-tuan, perempuan, dan yang baik itu tuan-tuan boleh ambillah sebagai satu mutiara pengajaran kita untuk pagi Ahad ni, insya-Allah sebagai satu bekalan untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras was sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.